Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif pengarang kitab Munyatul Musalli Syekh Daud Abdullah bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. Yang kelima, yakni perkara yang kelima daripada perkara-perkara atau amalan atau zikir yang elok dilakukan selepas solat fardu dan dibaca ayat Al-Kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah itu tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Baginya apa yang ada pada sekalian langit dan bumi. Tiada sesiapa dapat memberi syafaat melainkan dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Tiada siapa yang dapat menguasai ilmunya kecuali apa yang dikehendakinya. Kursinya amat luas, mencakupi seluruh langit dan bumi. Dia tidak penat menjaga keduanya dan Dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Baik, ini ayat ini dinamakan sebagai ayat kursi. Ayat kursi. Dan dia dianggap di dalam Al-Quran sebagai Sayyidul Ayatul Quran. Maknanya tok pengulu kepada keseluruhan ayat-ayat Quran. Ini berarti dalam Al-Quran yang ada lebih 6,000 ayat itu, maka ayat kursi lah ayat yang paling agung sekali. Kalaulah surah yang paling agung ialah surah Al-Fatihah, maka ayat yang paling agung ialah ayat Al-Kursi. Dan jangan keliru, ayat kursi bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kerana ada sebahagian buku-buku kecil yang diterbitkan oleh setengah-setengah penerbit, terutamanya yang melibatkan tahlil, bacaan tahlil. Kita akan dapati ada setengah buku yang menghubungkan, menyambungkan antara ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim dengan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga ada yang menyangka ayat kursi bermula daripada wa ilahukum. Nak baca tak apa, nak baca tak apa, tapi nak mengatakan keseluruhan untuk ayat kursi itu salah. Baik, kenapa dia dianggap sebagai ayat yang paling agung? Kerana keseluruhannya menceritakan tentang sifat-sifat dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati dia ada 7 tempat untuk wakaf. Elok kita baca berhenti pada wakaf-wakaf tu. Bahkan setengah-setengah
pengamal perubatan ruqyah, bila dia ruqyah dengan membaca suratul kursi, ayat kursi ini, dia akan wakaf pada 9 tu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada 9 wakaf. Dan setiap wakaf tu sebenarnya ianya mengandungi pengertian-pengertian tentang sifat-sifat Allah, keagungan Allah, yang setiap wakaf tu lengkap lah. Jadi sebab kelebihan ayat kursi itu sendiri. Ada hadis Nabi SAW yang menyebut man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin, siapa yang membaca ayat kursi setiap selepas solat maktubah yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka tiadalah ia, orang yang membaca itu, terhalang daripada masuk syurga, illal maut, melainkan mati. Maksudnya apa? Mati ni memang kat akhirat dah tak ada lagi dah. Maknanya di akhirat ni tak ada dah. Jadi Nabi nak kata orang yang mengamalkan baca ayat kursi ni, dia ni akan dimasukkan dalam syurga kecuali mati. Kalaulah ada mati tu, kalaulah mati tu ada lagi lah ke akhirat, sedangkan mati dah tak ada. Di akhirat mati ni disembelih, dikata dah tak ada dah, tak ada kematian. Maknanya kalau ada pun, itulah yang boleh menghalangkan seseorang tu masuk, seseorang yang baca ayat kursi ni masuk ke dalam syurga. Namun memang tak ada. Dan dikata hadis itu mengatakan bahawa memang orang yang baca ayat kursi selepas daripada solat fardu, memang akan dimasukkan ke dalam syurga. Tak ada apa yang boleh menghalangkan. Tak ada apa yang boleh menghalangkan. Jadi kalau kita lihat satu yang Abi nak sentuh sikit tentang ayat kursi ini ialah ayat yang menyebut man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat, yakni di akhirat, melainkan dengan izinnya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat ialah antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, itu di antara yang boleh memberi syafaat. Namun semuanya adalah berdasarkan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah maknanya dia boleh gunakan syafaat itu, boleh mensyafaatkan siapa saja yang disuka. Sebab itulah perkara ni kadang-kadang itulah di kalangan manusia ni ada yang terlalu soalan bermudah, mengambil mudah bahawa selawat je lah pada Nabi. Tak payah buat kerja lain. Selawat je atas Nabi, maka Nabi akan syafaat kita. Seolah-olah kita yang memastikan, kita yang memaksa Nabi untuk syafaatkan kita. Sedangkan kita tak buat yang lain. Sebab ada golongan yang sampai menganggap bahawa selawat lebih utama daripada baca Quran, selawat lebih utama daripada mempelajari agama dan sebagainya lah. Mengambil mudah. Hatta berdoa kepada Nabi, minta Nabi, berdoa pada Nabi supaya Nabi syafaatkan dia. Ini semua perkara yang sebenarnya kalau tak dipelajari, dia akan menyebabkan penyelewengan lah. Penyelewengan.
Sebab syafaat ni dia hak mutlak Allah Ta'ala. Itu kena faham lah. Baik. Yang keenam, dan dibaca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallah al-islam. Qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Maksudnya Allah Ta'ala naik saksi dengan adilnya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia. Juga para malaikat dan para ilmuwan turut naik saksi. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Katakanlah, ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan. Engkau kurniakan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau lucutkan kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Segala kebajikan berada padamu. Jua. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa dalam segala perkara. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan hidup daripada mati dan Engkau keluarkan mati daripada hidup. Dan Engkau kurniakan rezeki yang tidak terfikir kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Ayat 18 dan 19 dan juga ayat 26 hingga 28 surah Ali Imran. Baik. Ini pun antara bacaan yang elok dibaca lah. Kita baca dapat pahala, setiap huruf ni dapat pahala. Dan memahami isi kandungannya pun ada kelebihan yang sangat besar sebenarnya. Ayat ni menggambarkan tentang kemuliaan sebenarnya. Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Dia sendiri jadi saksi. Juga malaikat dan ulul ilmi. Ulul ilmi ni mana para ulama. Menjadi saksi tentang keagungan dan keesaan Allah Ta'ala. Dan ayat ini juga menggambarkan betapa Dia ni Allah Ta'ala berkuasa mutlak. Mutlak dalam menentukan turun naiknya satu kerajaan. Ini yang menjadi pegangan kita lah. Walaupun memanglah pilihan raya contohnya usaha dalam lingkungan kita, usaha manusia inilah yang akan dihitung, yang akan dinilai, akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Namun pada hakikatnya yang turun naikkan kerajaan manusia ini adalah Allah Ta'ala. Sebab itulah bila time pilihan raya, kita kena berlawan lah. Kita kena berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk memenangi. Tapi bila dah dapat keputusan, kita kena redha lah. Kita kena terima lah bahawa itu adalah keputusan yang ada hikmah yang kita tak tahu. Maka tanggungjawab kita adalah untuk menerimanya. Kerana di belakang setiap kejadian alam ni, setiap kejadian dalam hidup ni, ada Allah Ta'ala yang menentukan. Kita boleh berusaha, Allah Ta'ala yang menentukan,
Dan setiap ketentuan Allah Ta'ala tu ada hikmah saja yang kita tak tahu. Yang pentingnya kita terus berusaha. Sebab usaha kita itulah yang akan dihitung, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Yang ketujuh daripada perkara atau bacaan zikir wirid yang elok dibaca selepas solat fardu 5 waktu. Maknanya waktu lepas solat 5 waktu ni adalah waktu yang paling afdal lah untuk berwirid, berzikir dan juga berdoa sebenarnya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ni menyebut tentang zikir-zikir tersebut, tapi sebenarnya yang menyusunnya untuk dimudahkan kita beramal ialah para ulama. Sebab dalam hadis-hadis Nabi ni wirid-wirid, zikir-zikir dan juga doa-doa ni sebenarnya dia berterabur lah, maknanya berterabur. Sebab hadisnya banyak kan, berterabur, bukanlah ikut susunan. Lepas ni, lepas ni tidak. Dia bertabur-tabur. Jadi para ulama lah yang menyusunkannya supaya kita ni orang awam ni lebih mudah beramal. Lebih mudah beramal. Maknanya jangan pula kita kata Nabi dia lepas sembahyang dia baca begini, kan? Ikut susunannya begini. Sebenarnya kita tak tahu perkara itu. Mungkin ada yang disusun oleh Nabi, ada juga yang bertabur-tabur. Contoh doa-doa dan sebagainya lah. Maka terpulanglah pada kita sebenarnya untuk beramal. Sebab kita lah yang akan menyusun masa kita 5 waktu ni sebagai waktu untuk kita berhenti sekejap. Untuk berhenti daripada kesibukan kita dan kita baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pentingnya sembahyang fardu ni ya. Dan waktu lepas sembahyang lah sebenarnya waktu yang paling mudah untuk kita beramal sebenarnya. Ya, untuk berzikir, berdoa. Sebab kalaulah lepas sembahyang kita tak gunakan untuk berzikir dan berdoa, masa bila yang kita akan buat sebenarnya? Kita tak akan buat lah, percayalah. Sebab selepas dapat waktu sembahyang ni, biasanya kita akan sibuk dengan kerja-kerja kita kan. Kerja-kerja dunia pula. Kerja-kerja dunia pula. Kerja pejabat ke, kerja sekolah ke, dengan makan minum kita, dengan beli barang kita, membeli belah sebagainya kan. Jadi sukarlah kita nak menemui masa yang kita boleh set kan untuk beramal, membaca doa, membaca zikir dan seumpamanya. Takkanlah masa kita duduk lepak kedai mamak tengah kena petai tarik, masa itulah masing-masing bukan main banyak zikir dan wirid. Rasanya tak berlaku kan. Tak berlaku, tak jumpa lah mana-mana kedai mamak pun kita tengok ada tak kedai mamak yang kita tengok orang ni semua tengah duduk berzikir, tengah duduk berdoa. Tanya kenapa tadi lepas sembahyang tadi tak berzikir, tak doa. Maka inilah duduk kedai mamak sambil tengok bola, tengok gusti kan. Kita pun banyak dah berzikir, berdoa. Benda tu takkan ditemui lah. Maknanya siapa yang tak menyusun masa dia lepas solat fardu ni untuk berzikir dan berdoa dengan doa-doa zikir yang kita dah belajar ni, memang percayalah dia takkan jumpa lah waktu lain yang dia banyak berzikir dan berdoa. Maknanya dia akan rugi sangat. Sebab itulah kita kena usahakanlah waktu lepas sembahyang ni untuk kita berhenti sejenak, setkan masa 10 minit ke, bukan lama pun 10 minit. Untuk berzikir, untuk berdoa, baikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Yang ketujuh, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Ini pun kita dah sebut sebelum ni.
yang biasa kita lakukanlah. Kita sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu Akbar 33 kali. Dan yang ke-8 kemudian dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah jua dan tiada sekutu baginya. Kerajaan dan pujian itu baginya jua. Dialah yang menghidup dan mematikan sesuatu dan dia amat berkuasa ke atas segala-galanya. Dan yang ke-9 daripada perkara-perkara sunat, bacaan yang sunat dibaca selepas salam dalam solat fardu ialah kemudian dia baca Allahumma la mani'a lima taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Maksudnya, ya Allah, tiada Tuhan, tiada siapa yang dapat menegah apa yang engkau kurniakan, dan tiada sesiapa yang dapat memberi pada apa yang engkau menghalangnya, dan tiada sesuatu usaha yang dapat menghalang seseorang daripada menerima habuan daripada engkau. Ini pun satu ucapan yang berupa zikir wirid yang baik. Maknanya Allah Ta'ala ni dia, bila dia nak memberi, tak ada siapa yang boleh halang. Bila dia menghalang sesuatu, maka tak ada siapa yang boleh memberi. Maknanya kuasa mutlak tu hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan percayalah setiap kebaikan yang kita lakukan, yang akan membalasnya ialah Allah Ta'ala. Dan balasan Allah Ta'ala ni, itulah balasan yang terbaik dan paling adil sekali. Yang layak dengan apa yang kita lakukan. Kalaulah kita lakukan, contohnya walaupun nampak baik kan, tapi dari segi niatnya tak baik. Niatnya bercampur antara riak, ujub dan seumpamanya, maka Allah Ta'ala dia akan memberikan balasan ikut apa yang kita niatkan. Itu dia. Maknanya apa yang perlu kita lakukan ialah bila kita nak melakukan satu perkara, kita kena membaikkanlah iman, membaikkanlah niat kita. Membaikkanlah niat kita. Supaya apa? Supaya balasan yang kita akan terima besok di akhirat, itu adalah balasan yang terbaik, adil dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang dia mengatakan, kenapa saya dah berdoa banyak kali dah. Dah puas berdoa, dia kata. Tapi kenapa Allah Ta'ala masih tak makbulkan doa dia? Dan ini biasa kita dengar kan. Sehingga ada setengah orang yang kecewa, yang bosan dan tak mau berdoa lagi. Jadi itulah yang Abi biasa sebut bahawa kita dari segi akidah, dari segi akidah sebenarnya kita kena letakkan dalam diri kita bahawa yang menentukan segala perkara ni Allah. Dan kita ni manusia, bukan kita yang bos. Allah Ta'ala yang bos. Kalau kita nak guna istilah tu lah. Jadi Allah Ta'ala lah yang berhak untuk menentukan satu perkara. Untuk terjadinya satu perkara tu. Allah Ta'ala yang berhak. Hanya dialah yang boleh menunaikan hajat manusia. Hanya dialah yang boleh memakbulkan doa manusia. Jadi bila kita dah berdoa, kita kena bersedialah untuk menerima keputusannya. Sebab yang berdoa, tuntutan untuk berdoa kita. Tapi yang menentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun memang Allah Ta'ala janji siapa berdoa dia akan makbulkan. Kan? Siapa yang berdoa dia akan makbulkan. Tapi makbulnya Allah Ta'ala tu, makbulnya maknanya diterima lah. Allah Ta'ala menerima suatu doa itu
bukanlah mengikut kehendak kita. Memang dia akan tunaikan. Tapi dia tunaikan bukan mengikut kehendak kita. Dia akan menunaikan doa yang kita doa tu mengikut apa yang dia tentukan. Bukan ikut yang kita nak. Kalau kita ni nakkan doa ni, kalau boleh kita nak, contohnya nak kaya kan. Orang Melayu kan suka doa dua je, panjang umur dengan murah rezeki kan. Jadi kita ni kalau berdoa, kalau ikut kehendak kita, kita nak lah tu juga kan, masa tu juga ditunaikan doa macam ikut yang kita nak. Kalau kita nak duit 1 juta, kita nakkan 1 juta, dia dapat duit 1 juta banyaknya. Itu ikut nafsu kita sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala dia akan menunaikan doa kita mengikut kehendak dia. Contoh kita minta panjang umur. Allah Ta'ala dia boleh tunaikan doa kita supaya kita panjang umur. Tapi Allah Ta'ala amat mengetahui. Kenapa contohnya dia menangguhkan makbul doa tu. Sebab ada manusia yang bila berdoa panjang umur, dia bukan untuk dia nak tambahkan ibadat. Tapi dia nak main golf lagi, dia nak bersenang-senang lagi. Dia panjang umur sebab nak bersenang-senang lagi. Maka bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menunaikan, bila Allah Ta'ala tak menunaikan doa dia tu, ada hikmah lah. Ada hikmah. Dengan dia dipendekkan umur, contohnya, maka dia akan lebih kurang dalam mengamalkan perkara-perkara yang berdosa, contohnya. Jadi itu sebab doa, Allah Ta'ala akan makbulkan mengikut dia, bukan mengikut kita. Maka oleh kerana itulah kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala berjanji menunaikan doa, kita bersangka baik. Doa kita tu, kalau tak dimakbulkan di dunia pun, Allah Ta'ala akan makbulkan di akhir. Itu yang pentingnya. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala, yang ke-10 daripada wirid zikir doa yang sunat elok dibaca selepas solat fardu, kemudian dibaca doa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wallahu a'lam bishawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menilik ni maknanya memandang dan disekalikan dengan berfikir. Pandang dan fikir. Itu namanya menilik. Apa yang ditilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka. Maknanya dalam peristiwa Isra' Mi'raj lah. Nabi sebenarnya diperlihatkan. Sebagaimana Nabi diperjalankan. Isra' dan Mi'raj ni Nabi diperjalankan. Maka begitulah juga Nabi diperlihatkan dengan syurga, dengan neraka. Jadi Nabi menilik ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Bangkai di sini maknanya
sama ada mayat manusia lah. Mayat manusia ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan apa nama ni, tajuk yang sedang kita bicarakan bab mengumpat, maka memakan bangkai di sini ialah memakan mayat manusia itu sendiri. Digunakan istilah bangkai ini sebenarnya bangkai ini bukanlah bermakna yang tak disembelih kan. Sebenarnya makan mayat lah, makan mayat. Tapi bila sebut bangkai ni ialah dalam neraka. Kalaulah mayat tu mayat orang-orang takkan berlaku mayat tu mayat orang beriman kan. Sudah pastilah yang dimakan tu ialah mayat orang tak beriman. Yang digambarkan sebagai mayat lah. Makan mayat. Bukan maknanya mati orang beriman tu mati ya. Tapi maknanya ni gambaran. Sebab tadi Habib dah sebut di neraka nanti tak ada mati lagi dah. Walaupun manusia hancur, binasa. Ya. Maknanya dibakar hancur. Maka dia akan dikembalikan hidup untuk dirasakan berulang-ulang kali kepedihan azab dalam neraka. Maka sabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu Jibril? Yang ini gambaran yang Allah Taala tunjukkan dalam neraka. Maka berkata Jibril alaihissalam, mereka itu yang mengumpat manusia. Sebab kat dunia lagi dalam surah Al-Hujurat yang kita baca sebelum ni, mengumpat sahabat, mengumpat orang beriman ni bagaikan makan daging saudaranya sendiri. Makan daging saudaranya sendiri. Jadi sebab itulah Nabi SAW diberikan gambaran tentang perkara itu di dalam api neraka supaya menjadi pengajaran. Jangan kita berani-berani mengumpat ni saudara kita sendiri. Ibarat kita makan daging dia yang telah mati. Bukanlah benda itu betul-betul berlaku, tapi nak menggambarkan betapa besarnya dan jijiknya dosa mengumpat itu sendiri. Kita ni sebenarnya bila mengumpat orang memang kita tak rasa jijik mengumpat ni. Kita hanya akan marah ataupun rasa jijiknya mengumpat ni bila kita yang diumpat. Ini yang banyak berlaku. Bila kita mengumpat orang, kita rasa layak. Layak dia tu diumpat. Tak kira lah saudara kita ke, kawan kita ke, orang-orang yang kita kenali ke, orang-orang yang kita hormati ke, masa kita mengumpat tu, kita tak rasa dosa dan jijiknya mengumpat. Tapi cuba kita ni diumpat. Kita dengar orang mengumpat kita. Masa tu lah kita kata, kita kutuk bukan main kutuk. Dosa mengumpat. Kita kutuk orang yang mengumpat kita. Itulah kita sebenarnya. Kan? Jadi, dalam neraka ni Nabi SAW diperlihatkan. Maka ada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ketika ditanya, Nabi pernah ditanya, aksar, kebanyakan, ma yudkhilun nas al-jannah. Apa sebab manusia dimasukkan ke syurga? Apa yang menyebabkan, apa perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan syurga? Nabi ditanya begitu. Maka Nabi SAW menjawab, taqwallah. Yakni bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa kepada Allah?
junjung seluruh perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunat. Yang wajib ataupun sunat, perintah ni dua jenis. Ada yang wajib compulsory, ada yang sunat optional kan. Dan dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan. Sama ada larangan yang haram ataupun yang makruh. Makruh pun larangan juga kan. Maka siapa yang bertakwa pada Allah ni, inilah paling banyak dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang kedua kata Nabi ialah wa husnul khuluq. Baik akhlak. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni termasuklah peribadi kita, ibadat kita, percampuran kita. Bila sebut akhlak ni, dia akan libatkan percampuran kita dengan manusia. Mungkin setengah orang hubungannya dengan Allah baik, sembahyang bagus, baca Quran rajin, tapi hubungan manusia tak baik. Maknanya orang begini banyak mengumpulkan dosa je dengan sebab hubungan dengan manusia. Maka Nabi SAW ditanya lagi. Wasu'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nara. Nabi tanya pula tentang apa yang menjadi penyebab utama manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Faqala, Nabi menjawab, al-fam wal faraj. Yang pertama ialah dosa mulut. Dosa mulut. Sebab kaitkan dengan tadi apa? Dengan mengumpat. Contoh mengumpat. Dan dosa mulut bukan sekadar mengumpat je. Banyak lagi yang kita tengah belajar ni. Ada dosa dengan Tuhan. Tapi yang banyaknya ialah dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia. Jadi kita tak bolehlah bermudah-mudah, berengan-rengan dengan perkara ni. Jangan kita rasa tak apa kan. Kita akan minta maaf lah apa kan dengan orang-orang yang kita kutuk, yang kita umpat, yang kita fitnah dan sebagainya. Jangan rasa aman lah. Kalau kita masih belum benar-benar minta maaf atau sebagainya. Sebab ialah banyak kemungkinan dia tak maafkan kita. Itu yang berat. Walaupun kita bersangka baik, dia akan maafkan kita, ada kemungkinan dia tak akan maafkan kita. Maka orang begini susahlah besok ke akhirat. Wal farju, dan yang kedua ialah faraj, kemaluan kerana dosa faraj. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Haram dengan ijma'. Ini hukumnya asalnya. Berdasarkan ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sekadar ada larangan ayuhibbu ahdukum, ada celaan terhadap perbuatan tersebut. Maka ulama mengambil kesimpulan bahawa haram dengan ijma'. Melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. Ada juga 4 ruang untuk diharuskan mengumpat. Tapi bukanlah bermakna ruang ni ruang yang begitu luas. Boleh digunakan sewenang-wenang. Tidak. Dia ruang yang disempitkan. Maknanya syaratnya sempitlah. Bukan sampai kita gunakan habis-habisan sampai akhirnya mengumpat tu jadi halal sepenuhnya pula. Ini ada juga pandangan begitu kan. Dia kata ada 6 tempat yang harus, maka digunakan habis-habisan. Sampai akhirnya mengumpat tu jadi darah daging dia. Ini orang yang tertipu lah. Baik, apakah dia tempat-tempatnya? Yang pertama, ini yang seronok dengar kan. Kita seronok dengar ni. Sebab ada tempat yang boleh mengumpat. Kita kaki mengumpat kan. Baik, cuba tengok ada tak masuk dalam ruang-ruang ni apa yang biasa kita amalkan. Pertama, orang yang mengadu kepada raja. Mengadu pada raja, pada pemerintah maknanya. Pada pemerintah.
Contohnya mengadu pada polis ke kan. Polis ni bagi pihak pemerintah, pihak raja lah. Raja ni dia allocate kan kuasa untuk menghalang jenayah dan sebagainya. Contohnya pada polis. Maka orang yang mengadu pada raja berkata ia yang mengadu si Anu, mana si Fulan tu, dia tu menzalim, ia akan daku. Maknanya dia cerita pada polis. Si Fulan ni pukul aku ke, si Fulan ni pecah rumah aku ke, si Fulan ni rompak rumah aku ke. Itu mengadu lah. Dan kita sudah pastilah mengadu tentang kemungkaran ataupun kemaksiatan yang orang tu buat pada kita. Dengan menzalimi kita kan. Maknanya kan segi takrif, benda tu dah mengumpat dia. Maka dalam menyebut ia akan kejahatan itu dan menyebut ia akan kejahatan itu, maknanya kena sebutlah kejahatan tu. Takkanlah jumpa polis nak mengadu tentang rumah kena rompak, tiba-tiba kita kata kita diam je. Polis kata kenapa diam? Tak boleh mengumpat. Maka ini salah faham. Salah faham. Kalau itu yang berlaku, salah faham. Padahal itulah yang antara yang boleh diharuskan. Baik, yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Contohlah, kita jumpa seorang pegawai. Pegawai ni pegawai atasan kita lah. Kita pun mengadu kat dia. Dalam jabatan kita ni ada seorang yang dia ni kaki rasuah contohnya. Kaki rasuah. Maka kita pun mengadu pada ketua kita ke, pegawai atas kita, bagi tujuan menghilangkan maksiat tu, menghilangkan kemungkaran tu, menghalang, jangan berlaku lagi. Kan? Bukanlah makna kita nak orang tu kita dengan niat nak menjatuhkan dia bagi tujuan-tujuan tertentu, tak. Kita tahu benda tu maksiat, mungkar, maka kita nak benda tu tak berlaku, dihalang. Maka kita mengadu pada orang atas, minta menghilangkan maksiat. Maka harus baginya bahawa berkata ia si Anu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan berlaku pada menghilangkannya, dan menyebut ia akan nama maksiat. Maknanya pada maksiat yang dilakukanlah, pada kemungkaran yang dilakukan. Bukanlah maknanya bila kita mengadu pada orang atas kita, kita umpat pula orang tu, hidung dia penyek lah, mata dia buta sebelah lah, kaki tempang sebelah lah, badan dia gemuk gedempul lah kan. Itu tak ada kena-mengena. Itu dah tak ada kena-mengena. Yang boleh kita umpat ialah perbuatan maksiat yang dia buat. Itu tujuan dia, untuk menghalang kemungkaran yang dia lakukan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang minta fatwa. Minta fatwa. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan seperti berkata oleh seorang isteri. Ini banyak isteri nak mengadu kan. Isteri muda ke, isteri tua kan. Nak mengadu hal. Terutama yang melibatkan suami yang zalim. Suami yang tak beri nafkah ke, suami yang bully dia ke, suami yang pukul dia ke. Benda-benda ni banyak berlaku. Jangan kita sangka perkara ni tak berlaku di kalangan orang jemaah. Ada. Ya, Abi ni tempat mengadu orang kan. Ramai. Ramai yang mengadu. Hatta ada suami yang pijak sampai kepala pun ada. Orang jemaah tapi kaki sampai kepala isteri ada. Tangan sampai tangan ke muka isteri ada. Ini perkara yang memanglah di luar di luar normal kan. Tapi berlaku kan. Sebab manusia ni baik budak jemaah ke, tak budak jemaah ke, tetap ada nafsu. Dia ada perangai kadang-kadang yang tak dapat kita jangka kan. Ini banyak berlaku sebenarnya.
Atau ada benda-benda yang bila adu pada Abi, yang boleh kita nasihatlah, tapi sampai tahap yang tak boleh dinasihat, Abi ke Umi memang suruh report je lah, report polis ke, report pihak atasan untuk ambil tindakan. Ini yang berlaku kan. Baik, maka seperti berkata oleh seorang isteri, suami aku seorang yang kikir, yang kedekut. Tiada memberi ia bagi aku akan yang memadai daripada nafkah. Kikir ni ataupun kedekut ni, bakhil ni, ialah antara ta'rifnya ialah bila mana seseorang itu tidak menahan, seorang itu menahan hartanya yang wajib diberikan kepada yang berhak. Contoh katakanlah suami, dia wajib keluarkan nafkah pada isteri. Maka tiba-tiba dia tak keluarkan nafkah. Maka dia bila tak keluarkan nafkah, itulah nama bakhil. Maknanya dia mencegah harta dia untuk diberikan kepada yang berhak. Itu kezaliman. Itu bakhil yang merupakan satu bentuk kezaliman. Maka si isteri yang tak menerima nafkah contohnya, maka dia boleh report pada pihak atas lah. Pihak hakim. Hakim syariah. Kena pergilah ke Jabatan Agama. Buat report. Bertahun-tahun kahwin dah 5 tahun, 10 tahun tak pernah dapat nafkah. Isteri lah yang kena kerja kan. Kecuali lah benda ni memang atas keredaan. Sama-sama redha. Suami gaji kecil, isteri gaji besar. Sama-sama orang kata tabung, buat satu tabung. Kan. Makan minum bersama, perbelanjaan bersama. Itu lain. Itu lain. Ini maknanya yang memang si isteri tak ada pendapatan lain. Suami pula bakhil. Tak memberi nafkah pada sang isteri. Maka bila diadu pada pihak mahkamah, hakim contohnya, dia disebutlah kemungkaran ataupun kezaliman yang suami dibuat. Maka adakah harus aku mengambil daripada hartanya setengah yang memada bagi aku. Jadi ini dalam kes orang perempuan ni dia nak mengadu pada hakim ataupun pada mufti ke, minta fatwa tentang boleh tak dia ambil harta suami itu, maknanya tapi untuk memadai bagi dia. Jawabnya memang boleh lah. Walaupun tanpa izin suami. Sebab itu dah hak dia sebagai isteri menerima nafkah. Yang keempat, yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Seperti berkata, ia perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dan menyebut ia akan nama kejahatan. Ini dalam perkara-perkara yang yang memang dah diketahui diketahui umum. Contohnya kejahatan seseorang tu. Maka ada seseorang lain menyebut kejahatan tu untuk memberi amaran kepada orang lain, jangan terlibat ataupun jangan dipergunakan ataupun jangan jatuh kepada orang tu, kejahatan orang tu. Contoh itulah, seorang nak kahwin, yang tiba orang tahu perempuan yang nak dikahwin ini memang jahat. Ataupun suami yang nak mengahwin ini memang jahat. Maka kita berilah amaran pada orang yang nak berkahwin kan. Jangan kau kahwinlah dengan ini. Dia ni dah terkenal dengan jahat. Dia ni terkenal dengan kaki perempuannya contohnya. Terkenal bagian-bagian. Yang dah terkenal lah. Pada kejahatan tu lah. Pada kejahatan. Tak payah cerita yang lain. Dia ni hidung tak mancung lah. Dia ni perut besar lah, dia ni gemuk ke apa, itu dah lain. Itu dah, kalau itu dah masuk mengumpat yang diharamkan. Dan yang kelima, bahawa ada seseorang yang masyhur ia dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti Al-A'raj. Arti Al-A'raj ialah capik.
Ini perkara yang dah ada, dah terkenal pada seseorang. Jadi untuk tujuan pengenalan maka dia disebut. Orang tanya orang masuk kampung kita, terkenal tak mat? Kita pun, mat yang mana? Kampung kita mat ni banyak. Mat tempang ada, mat buta ada, mat postman ada, mat bateri ada, mat macam-macam nama mat ni. Jadi gelaran-gelaran tu terpaksa disebut sebab untuk pengenalan. Maka dibolehkan, diharuskan boleh ya. Itu pun kalau orang tu redha. Tapi kalau orang tu tak redha jangan panggil. Orang tu tak redha dipanggil mak tempang contohnya. Kita daripada kecil gelar dia tempang kan. Sampailah ketua kita panggil tempang. Maka kalau dia tak redha dengan panggilan tu tak boleh juga sebenarnya. Jadi lah kita kata mat yang mana? Mat yang kaki dia tempang tu, tu tak apa. Kita menyebut tentang sesuatu pada diri dia bukan bertujuan untuk menghina dia. Baik, yang keenam bahawa ada seseorang menzahirkan akan kejahatannya maka harus disebut kejahatan yang dizahirkannya itu. Ini yang paling banyak kan. Ini yang paling banyak berlaku. Buat maksiat bangga dizahirkan. Buat maksiat masuk Facebook tunjuk juta-juta orang tengok. Bahkan dia bangga pula dengan kemaksiatan dia. Ambil gambar depan Kaabah pula. Dengan bangganya kan. Tunjuk. Jadi benda-benda ni ini dah menzahirkan kemaksiatan. Maka orang begini yang sengaja menzahirkan kemaksiatan dan berbangga dengan kejahatan tu maka memang layaklah diumpat supaya memberi pengajaran pada orang lain. Jangan rapat dengan dia ni, jangan baik dengan dia ni, jangan besok engkau yang akan terlibat dengan kejahatan dan kemaksiatan. Jadi adakah selama ni kita mengamalkan perkara yang betul iaitu dalam yang dikatakan keharusan dalam maksiat, supaya kita tak tidak termasuk di kalangan orang-orang yang tertipu dengan diri kita sendiri. Kita menyangka kita betul lah. Kita rasa kita betul saja. Tapi rupanya kita lah yang paling tak betul. Wallahu a'lam bissawab. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu wallahu a'lam bissawab.